KPM. Didik TV KPM. Tak gerak nak. Oh, nak beli ni besok. Ikan keli, kangkung. Okey. Ush. Hati-hati, Dek. Alamak. Kakak, kenapa gelap ni? Lah, saya takut. Akak rasa ni, jangan takut, Dek. Akak rasa ni bekalan elektrik kita terputus. Ada bunyi lagu lah pula. Bekalan elektrik terputus? Sebab semua lampu terpadam. Okey. Adik, aduh, mengapa, terlanggar. Dek? Kakak, saya terlanggar meja. Sabar, Dek. Adik jangan bergerak. Nanti akak cari ya. Cari apa yang boleh sumber cahaya untuk kita. Okey, akak dah jumpa, Dek. Alhamdulillah. Ada lampu solar lah, Dek. Mana adik akak? Kat sini, Kakak. Kakak. Adik akak rupanya. Okey, sabar. Lampu elektrik dah. Itulah yang disambung. Lega saya. Lega, Alhamdulillah. Lega saya. Takut dia. Tadi ada cahaya tiba-tiba kat muka saya. Saja je lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua di rumah. Saya harap murid-murid semua sihat-sihat belaka. Murid-murid sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Dan mata pelajaran yang kita nak belajar ni begitu menarik. Aplikasi dalam kehidupan seharian kita dalam semua bidang dalam seharian kita tau. Tentunya kita sedang belajar sains dan nama saya Hanif Sean dan hari ini ada cikgu bersama saya tentunya akan ajar kita mata pelajaran sains iaitu Cikgu Su. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Anis. Cikgu, kita sudah diterangi lampu sekarang Cikgu. Okey, syukur ada sumber cahaya. Syukur ada sumber cahaya, betul tu. Dan Cikgu, tentunya bukan kita berdua saja hari ini. Kita juga ada jurubahasa isyarat bersama kita iaitu Cikgu Fatih. Assalamualaikum Cikgu Fatih. Cikgu Fatih sihat hari ini? Cikgu Fatih pun sihat dan bersemangat sama-sama kita nak belajar sains ni. Dan Cikgu Su, tadi apa kena-mengena kita dengan tiba-tiba bekalan elektrik terputus dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Ada kaitan sebab tadi kita menyelesaikan masalah macam mana nak dapat sumber cahaya dalam keadaan gelap. Jadi hari ini sebenarnya tajuk pelajaran kita ialah terang dan gelap. Terang dan gelap juga? Ya, terang dan gelap. Jadi kita harap pada akhir sesi pelajaran kita, murid-murid dapat menyatakan sumber cahaya, dapat mengaitkan aktiviti di dalam terang dan dalam gelap dan memberi penjelasan tentang bagaimana bayang-bayang terhasil dan membuat kesimpulan tentang kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Saya rasa banyak kita nak belajar sama-sama tu Cikgu. Cikgu, saya tertanya juga. Cahaya ni mana datangnya Cikgu? Apa sumber-sumber cahaya Cikgu? Okey. Sumber cahaya ni sangat penting dalam kehidupan kita sebab sumber cahaya memudahkan kita menjalankan aktiviti. Baik Hanif, kalau di siang hari biasanya sumber cahaya apa? Sumber cahaya utama yang kita gunakan? Kalau di tengah hari Cikgu? Ya, siang hari. Siang hari. Panas saya rasa matahari ke Cikgu? Tepat sekali. Matahari. Terang. Matahari. Jadi matahari ni, gambar ni pun ada. Matahari ni menjadi sumber cahaya semula jadi kepada kita. Maknanya banyak aktiviti yang kita jalankan dengan adanya cahaya
matahari. Okey, tengok contohnya gambar cikgu yang pertama ni. Cikgu mengambil gambar di siang hari tanpa menggunakan sumber cahaya lain. Cukup dengan cahaya matahari. Okey, baik. Hanif. Ya, cikgu. Cuba Hanif perhatikan gambar yang pertama. Okey. Pada waktu malam, apabila kita memandu kereta, apakah sumber cahaya yang kita gunakan? Malam biasa gelap kan, Hanif? Kalau kita memandu di waktu malam, cikgu, adakah itu cahaya dari kereta lah, cikgu? Ya. Cahaya kereta ya? Cahaya dari Kereta. lampu kereta. Cahaya dari lampu kereta. Okey, bagus. Bagaimana pula dengan situasi yang kedua? Okey, situasi kedua dalam rumah kita pada waktu malam. Apa sumber cahaya yang kita gunakan? Pada waktu malam, saya akan pasang suis lampu. Adakah Suis itu lampu? Rumah, cikgu? Lampu rumah. Baguslah, Hanif. Okey, seterusnya. Nampak tak gambar cikgu mengambil foto makanan? Okey. Apa sumber cahaya yang cikgu gunakan? Saya nampak seperti ada lampu yang berdiri ke, cikgu, di situ? Lampu yang berdiri. Lampu. Memang kita guna lampu berdiri. Tapi kita namakan lampu ini ialah lampu fotografi. Lampu fotografi. Okey. Jadi maknanya sumber yang kedua adalah dari lampu. Tadi yang pertama matahari, yang kedua ialah sumber dari lampu. Baik, gambar keempat pula, biasanya kita pasangkan api apa yang biasa kita mengikuti aktiviti perkemahan pada waktu malam. Ni saya tahu, cikgu. Ini adalah unggun api. Unggun api. Bagus. Okey, betul. Baik. Jadi unggun api adalah sumber kepada dari api, cikgu? Dari api. Betul. Baik. Okey, baik. Jadi saya selain nak daripada di sini ke, cikgu? Boleh. Yang matahari tersedia. Matahari dah sedia. Okey, sumber lampu apa contohnya? Mengikut situasi yang kita beri. Lampu kereta ya, cikgu? Lampu kereta. Okey, lagi? Yang kedua, saya perhatikan tadi lampu rumah, cikgu. Lampu rumah. Okey. Yang ketiga, saya ingat cikgu cakap lampu fotografi. Tepat sekali. Baik. Yang terakhir, cikgu, saya rasa sumber dari api ialah unggun api. Saya letak nombor 4, cikgu, sama dengan nombor gambar tadi. Okey. Unggun api. Baiklah. Kalau tak ada elektrik, kita boleh guna apa? Di sini ada contohnya apa dia? Seperti lilin ya, cikgu? Memang lilin. Jadi lilin ni juga adalah contoh dari sumber api. Baiklah, cikgu, saya dah jawab. Saya rasa saya jawab semua betul ya, cikgu, tadi. Boleh saya dapatkan markah untuk hari ini, cikgu? Mestilah. Tengok di situ. Ni ada apa? Ada itik. Itik. Kuek. Okey, cikgu bagi Hanif 3 ekor itik. Baiklah. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Sambil saya masukkan itik ke dalam bekas ini, kita akan berehat sebentar. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Burung kenari terbang tinggi, singgah pula di pohon jati. Cahaya mentari terang menyinari, memudahkan kita melakukan aktiviti. Jawab, Anis. Burung murai menari-nari di hadapan rumah tepi perigi. Pelbagai aktiviti di malam hari menggunakan lampu dan sumber api.
Boleh ke jawapan saya tu, cikgu? Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat dengan apa yang kita akan belajar. Apa yang kita akan belajar. Baiklah, anda semua sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Kita sama-sama sedang belajar mata pelajaran sains dan topiknya hari ini, cikgu, begitu menarik. Terang dan gelap. Okey. Anis tahu tak, ada aktiviti yang sesuai kita jalankan dalam keadaan yang terang. Tetapi ada juga aktiviti yang sesuai dijalankan dalam keadaan gelap. Okey. Jadi untuk kita ketahui lebih lanjut, jom kita saksikan video. Kita sama-sama tonton video ini. Okey. Cikgu, menarik betul lah video tadi. Betul. Kan cikgu, ada yang aktiviti saya nampak tadi macam main bunga api, cikgu, di waktu malam ya. Pertunjukan api pada waktu malam. Jadi Hanis, kita tengok tadi ada aktiviti yang kita boleh jalankan dengan mudah pada waktu terang atau pada waktu siang hari. Contohnya tadi adik-adik kita bermain bola, boleh memandu kereta dengan dengan pandangan yang jelas kan. Okey, kemudian aktiviti pantai pula dapat dijalankan dengan mudah pada waktu siang hari. Tetapi ada juga aktiviti yang sesuai kita jalankan pada waktu malam atau gelap, seperti apa tadi? Saya nampak pertunjukan bunga api tadi, cikgu. Bunga api dan juga macam bangunan-bangunan yang dihiasi oleh lampu-lampu hiasan, lampu-lampu neon kan. Lebih menarik pada waktu malam. Betul. Saya setuju juga, betul menarik. Dan cikgu, sekarang saya perhatikan ada 2 kotak hitam di hadapan kita ni. Apa yang kita nak buat ni, cikgu? Okey, baik Hanif. Bersedia untuk jalankan aktiviti? Ya, cikgu. Okey, aktiviti ini dinamakan menguji kecepatan aktiviti. Okey. Apa yang saya kena buat ni, cikgu? Saya dah panaskan badan ni. Kotak Hanif ialah kotak A. Okey. Kotak saya kotak B. Okey. Jadi kelainannya adalah kotak Hanif ada bantuan sumber cahaya dari lampu suluh. Jadi di dalam ni kita telah letakkan 5 model buah-buahan. Jadi arahannya kita perlu mengeluarkan buah-buahan ni mengikut urutan. Mengikut urutan. Okey. Jadi kita nak uji siapa yang cepat dan siapa yang lambat untuk selesaikan aktiviti ini. Cikgu, saya dah tak sabar ni, cikgu. Tetapi syaratnya, yang pertama perlukan buah stroberi. Yang pertama buah buah stroberi, kedua belimbing dan ketiga oren. Jadi perlu ikut urutan. Baik. Kalau tidak, perlu masukkan balik. Tak nak. Saya nak menang ni, cikgu. Boleh kita mula? Boleh kita mula, cikgu? Boleh. Baik, saya sudah setia. Kita ada pintu untuk kita mengambil buah-buah. Jadi pintu kita tepi sini. Lampu suluh saya pun sudah bila pasang. Bila bunyi loceng, kita mulakan. Cikgu nak kena bunyi loceng dia, cikgu nak mula? Okey. 1, 2, baik, saya nak cari strawberry. Di mana strawberry? Saya tak nampak. Cikgu, saya jumpa strawberry. Baik, seterusnya tulis itu belimbing. Cikgu tak nampak, cikgu? Saya tak nampak. Saya ada lampu. Saya nampak. Belimbing. Cikgu, saya ada 2 dah, cikgu. Saya dapatlah strawberry. Seterusnya buah oren. Baik, buah oren. Dapat buah oren. Yes. Cikgu, saya dah lengkap ketiga buah kita. Alamak. Cikgu masih tak jumpa ke? Saya tak nampak. Tak nampak, cikgu? Tak nampak langsung. Okey. Baiklah, saya dapat tiga-tiga ni. Dapat. Okey. Dapat belimbing ya. Satu lagi. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah juga, sebenarnya ada 2 lubang juga di atas ni supaya kita boleh tengok. Tak boleh lah, Hanif. Memang tak jumpa. Sebab cikgu, keadaan kotak saya gelap. Okey. Jadi ini menunjukkan aktiviti dalam keadaan terang lebih mudah dan masa yang diambil adalah lebih
Cepat dia cikgu. Cepat. Jadi apa lagi? Kita tulislah Hanif. Baik. Pemerhatian dia. Okey, kotak A masa yang diambil ialah Cepat cikgu. Saya kotak A. ya. Cepat. Saya tulis cepat ya. Cepat Baik. tulis. Cepat buat Saya aktiviti. tulis dengan cepat, cikgu. Baik. Okey, untuk yang saya yang kalah ni Hanif. Kotak B tadi saya rasa, minta maaf cikgu, saya rasa agak lambat. Lambatlah. Ya. Ya. Adakah itu jawapan betul? Saya tulis lambat je. Lambat. Saya tulis lambat. Baiklah. Cikgu, apakah yang sebenarnya kita sudah belajar cikgu dalam segmen Okey. ni sama-sama? Jadi, apabila Hanis mencatat, ini pemerhatian atau dapatan daripada aktiviti kita. Dan kita dapati, aktiviti yang dilakukan dalam kotak A, yang ada sumber cahaya, terang, masa yang diambil untuk selesaikan aktiviti adalah lebih cepat. Okey. Tapi, yang dalam keadaan gelap, apa dia? Jadi lambat. Jadi lambat, cikgu. Okey. Jadi apa yang saya dapat rumuskan di sini, dalam keadaan terang, kita lebih mudah menjalankan aktiviti berbanding dengan dalam keadaan yang gelap. Baik, cikgu. Tetapi ada juga aktiviti yang sesuai yang kita jalankan di dalam gelap. Keadaan yang gelap. Baiklah cikgu. Saya rasa saya mendapatkan ketiga-tiga buah tadi. Ya. Saya rasa jawapan saya ni betul ya cikgu. Tepat sekali. Boleh saya Hanif. dapatkan markah cikgu. Saya nak dapatkan lagi itik istimewa ni cikgu. Berapa banyak yang saya boleh dapat? Hanif nak berapa ekor? Saya rasa alhamdulillah dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Silakan. Sebab cikgu bermurah hati hari ini. Alhamdulillah. Sebab Hanif sangat bijak. Alhamdulillah cikgu. Maka berapa itik yang boleh saya dapatkan cikgu? Okey. Cikgu bagi lagi 3 itik. Lagi 3 Tiga itik. itik. Baiklah, sekarang saya sudah ada 6 itik di sini. Kepada murid-murid di rumah juga mesti nak dapat markah penuh kan? Cikgu-cikgu pemurah hati, tapi pada masa yang sama kita nak dapat markah penuh. Kena belajar kuat-kuat tu. Betul-betul fokus masa cikgu Betul. tengah belajar tu. Dan sekarang kita akan berehat sebentar saja ya. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Kalah. Lambat. Didik TV KPM. Pada cikgu, apa di fikiran? Apakah sebabnya terjadi bayang? Ewa. Lalu jawab cikgu, kerana cahaya dihalang objek legap terbentuk bayang-bayang. Betul cikgu. Kita sekarang dalam slot Didik TV KPM, slot tahap 1 yang bersama-sama kita belajar mata pelajaran sains, dan bersama saya yang menyanyi tadi ialah Cikgu Su. Ya, Cikgu sebut mengenai bayang-bayang ya cikgu. Bayang-bayang. Dalam topik kita hari ini mengenai terang dan gelap. Apa kena mengenai bayang-bayang cikgu? Memang kita untuk kali ini kita akan fokus kepada bagaimana bayang-bayang dihasilkan. Hanif tahu tak macam mana terbentuknya bayang-bayang? Terbentuk. Saya tahu cikgu, jika saya berdiri katakan pukul 3 petang lah di Ya. luar, saya nampak ada bayang-bayang saya di belakang saya. Ya. Adakah itu Itu sebab salah satu fenomenanya. Macam mana bayang-bayang kita terbentuk apabila badan kita ni cahaya dihalang oleh badan kita. Cahaya matahari dihalang oleh badan kita, maka akan terbentuklah bayang-bayang. Bayang-bayang. Jadi, okey, kalau Hanis dan adik-adik di luar sana ingin mengetahui lebih lanjut macam mana bayang-bayang dihasilkan, sila saksikan video ini. Baik, sama-sama Okey. kita tonton video ini.
Menarik cikgu video tu. Ya. Kita ada buat eksperimen menggunakan lampu suluh ya. Tadi Hanif lihat tak terbentuknya bayang-bayang Ya, cikgu. apabila model harimau itu iaitu objek legap dia menghalang sumber cahaya. Tetapi kedudukan tu mestilah luruslah di antara skrin objek dan juga sumber cahaya. Menarik tu cikgu, saya okey. rasa ya. Cikgu, saya nampak dah ada lampu suluh di Ya. hadapan saya juga ni. Adakah kita nak lakukan eksperimen sama-sama? Semestinya. Kalau sains mesti ada eksperimen kan cikgu? Ya, sebab Baik. ini salah satu macam mana murid dapat mengetahui ilmu sains itu sendiri. Jadi, hari ini kita akan membuat aktiviti untuk melihat kejelasan cahaya. Okey, jadi bayang-bayang terbentuk ni tidak sama kejelasan dia. Mengikutlah jenis objek yang kita gunakan. Ikut jenis objek ya cikgu. Ya. Apakah Okey. objek-objek tersebut Objek, cikgu baik. jenisnya? Yang pertama, kita ada plastik jernih. Plastik Okey. jernih. Ini kertas surih. Kertas dan surih. juga yang akhir sekali kita ada kertas tebal. Kertas tebal. Ya. Jadi kita nak uji adakah kejelasan cahaya tu yang mana lebih jelas atau tidak jelas. Hanif menarik. bersedia? Saya ada bersedia cikgu. Cikgu Ya. nak kita padamkan sikit lampu tak cikgu? Wow, menarik kita tu. bagi misteri Okey. sedikit ya. Sambil okey, tu saya baik. akan lampaskan lampu suluh di Okey, sini. tolong bantu saya. Baik cikgu. Okey. Maka seperti yang cikgu kedudukan. katakan tadi, ada tiga jenis objek cikgu. Ya, ya. Kita mulakan dengan objek. Semakin misteri dah kita cikgu di semakin sini. misteri. Tak apa, membantu kita, Membantu kita. melihat bayang-bayang dengan lebih jelas. Jadi saya gunakan plastik jernih dulu. Plastik jernih. Pertama kita guna. Okey, apa yang Hanif perhatikan? Plastik jernih itu bentuknya bunga, tapi di Bunga. skrin Di skrin? tak ada bentuk bunga pula cikgu. Bayang-bayang tu. Maknanya bayang-bayang tidak terbentuk apabila kita menggunakan plastik jernih. Okey, nanti Baik. kita buat rumusan selepas ini. Baik, yang kedua, Yang kita kedua, gunakan kertas surih cikgu. Okey, perhatikan Hanif. Ada bentuk, ada sedikit cikgu bentuk Ada bayang-bayang nampak. bunga tu cikgu. Tetapi Kurang jelas ya cikgu, saya rasa. kurang jelas ya. Ya. Kurang jelas lah. Okey, baik. Jadi tak apa, kita catatkan dapatan kita. Baik. Nanti sekejap lagi ya. Okey, yang akhir sekali kita gunakan kertas tebal. Okey, kertas tebal. Perhatikan macam mana pembentukan bayang-bayang dia. Saya rasa lebih jelas cikgu bentuk bunga di situ. Ya, tengok ya. Nampak lebih jelas, lebih tepat. Betul Ya. tidak? Ya, cikgu. Okey, Setuju. baik. Okey, dah selesai tiga-tiga objek kita uji. Kita tutup Saya tutup lampu suluh ni. Lampu pun sudah kembali. Kurang misteri sekarang. Ya. Okey, baik. Hanif boleh bantu saya catatkan apa pemerhatian yang kita dapat. Baik, pemerhatian saya tadi cikgu, ketika kita gunakan plastik jernih Okey. ini, maka bayang-bayang tiada cikgu. Tiada. Saya akan tulis di sini tiada. Tiada. Baik, seterusnya kita gunakan kertas surih pula yang ini. Okey. Saya rasa saya ingat bayang-bayang ada tetapi kurang jelas cikgu. Tepat. Kurang Betul. jelas. Saya akan tulis kurang jelas. Dan yang terakhir iaitu kertas tebal. Kertas tebal. Yang ini saya ingat bayang-bayang dia jelas, cantik nampak bentuk Ya. bunga di sana. Betul. Maka saya tulis sini jelas. Jelas. Okey. Betul ke cikgu pemerhatian Okey. ini? Betul. Jadi, hasil dari pemerhatian yang telah kita rekodkan dalam jadual pemerhatian ini, kita boleh rumuskan bahawa plastik jernih adalah bahan look sinar. Jadi cahaya tu tidak dapat menghasilkan bayang-bayang. Manakala kertas surih ialah bahan look cahaya, maknanya sebahagian cahaya je dapat melaluinya. Okey, kemudian untuk kertas tebal, ia adalah objek yang legap di mana cahaya tidak boleh menembusinya. Baik, cikgu, sangat menarik cikgu. Apakah prestasi keseluruhan cikgu? Saya rasa saya dapat jawapan yang betul tadi. Prestasi Hanif dan murid-murid pun sangat membanggakan, sangat cemerlang. Jadi cikgu bagi lagi Hanif itik.
Ketiga-tiga itik. Sekarang saya itik. sudah ada 9 itik. Alhamdulillah. Cikgu, Okey. boleh kita dapatkan rumusan apa yang kita belajar hari ini yang dalam topik terang dan gelap? Okey, baik. Jadi, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Dan juga kejelasan cahaya itu kejelasan bayang-bayang itu adalah bergantung kepada jenis objek itu. Jadi berbeza mengikut jenis objek yang kita gunakan. Mengikut jenis objek. Dan saya pasti murid-murid di rumah ada banyak lagi persoalan tu. Kita nak belajar lagi kan. Nak menjadi seorang murid yang cemerlang kan cikgu. Mereka, saya nak tanyakan untuk mereka, nak belajar lagi lanjut cikgu, kat mana kita boleh cari bahan rujukan? Baik, kita boleh mendapatkan bahan rujukan dan boleh tahu lebih lanjut lagi dengan berujuk kepada Portal Delima. Portal Delima ya. Murid-murid di rumah semua sila ke Portal Delima, lebih banyak bahan rujukan di sana. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Su. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Su. Dan tentunya kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Fatih juga. Ribuan terima kasih kepada Cikgu Fatih dan kepada murid-murid di rumah. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Sebelum kita habis ni, cikgu, saya ada satu benda saya terfikir tadi. Apa tu? Dulu masa saya kecil-kecil, saya ada tengok satu persembahan cikgu yang menggunakan cahaya dengan pergerakan, cara guna kayu bentuk orang. Kita persembahan apa ya? Pertunjukan apa tu? Kita nak tengok sikit boleh tak cikgu? Maknanya pertunjukan itu mengaplikasikan apa dia tajuk yang kita belajar tajuk ni. Yang kita belajar ni. Apa dia tu? Apa dia tu kita teruskan sedikit lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Bye semua. Bye. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Hanif dah balik dah. Anak ibu balik dari sekolah. Ya, Ibu, saya dah balik dari sekolah dah. Oh, ibu nampak Hanif gembira hari ni. Seronok ke di sekolah? Seronok sangat Ibu hari ni dekat sekolah sebab Cikgu Su ajar tentang bayang-bayang. Menarik tu. Boleh bagi tahu ibu tak, Hanif? Apa yang Cikgu Su ajar? Ibu, Ibu tahu tak bagaimana bayang-bayang terbentuk? Cuba cerita pada ibu. Hanif bagi tahulah ya. Bayang-bayang terbentuk kerana cahaya dihalang objek legap. Oh, objek legap. Maknanya berlaku bayang-bayanglah terhasilnya. Iya, Ibu. Okey, cerdiknya anak ibu. Kerana Hanif rajin, mak masak ayam goreng. Mari kita makan. Mari kita makan, ikut ibu ke dapur. Ibu makan. Didik TV KPM.